Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa saya lagi, Mariam Syukur, editor majalah Impiana. Pagi ni dalam segmen Sembang Laman saya bersama dengan Puan Mazlina, iaitu yang akan bercerita pagi ni tentang tanaman bunga annual ataupun tanaman bunga yang hanya berbunga secara tahunan. Betul tak Puan Mazlina? Okey, sebelum Ya. kita nak start pagi kita ni, kita nak kena warming up sebab kita nak kena minta panel kita perkenalkan diri beliau daripada mana, apa yang beliau telah lakukan dan buat dalam pekerjaan harian mereka dan pekerjaan harian beliau yang boleh bercerita dengan kita tentang bunga tahunan ni. Sebab saya pun nak tahu sebab bunga tahunan bukan saja kita nak tahu tentang bunga tahunan, malahan kita nak tahu juga apa kelebihan yang ada pada bunga tahunan ni. Okey. So, Puan Mazlina mungkin boleh perkenalkan diri kepada followers Impiana yang tak sabar-sabar nak tahu tentang topik pagi kita ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya pertama sekali lah saya ucapkan terima kasih kepada Impiana kerana jemput saya berkongsi sedikit ilmu lah pada pagi ini. InsyaAllah saya Puan Mazlina binti Ismail nak berkongsi sedikit lah ilmu yang saya ada ni, taklah banyak sangat. Saya rasa tuan-tuan, perempuan, peminat Impiana yang di luar sana mempunyai banyak lagi ilmu ya, boleh share-share kita bersama-sama kita kan, kita pagi ini apa yang telah you all lalui. So tajuk saya pada hari ini ialah tanaman bunga annual. Okey. Boleh kot kita sharekan slide? Okey. Ada pembentangan yang Puan Mazlina akan buat. So kita boleh tengok. Okey, insya-Allah nampak tak ni? Okey. So tajuk tamat saya tadilah iaitu tanaman bunga annual dan kelebihannya. Okey, next. So dari segi pengenalan di mana tanaman bunga annual ni adalah sekarang semakin popular di Malaysia. Dia sangat cantik, menarik. Ada yang bunga kecil-kecil yang cantik dan juga tak nampak. Okey, dapat menghidupkan alam sekitar secara semula jadi serta memberikan impak yang besar ke dalam sektor industri tanaman. Okey. So kebanyakannya adalah bunga ni dia berada annual ni dia kebanyakannya dia hanyalah 3 bulan ke atas hingga setahun. Dia hanya bunga dia cantik-cantik je, comel-comel. Warna pun cantik-cantik. Okey, next. Adakah Okey, bunga-bunga kebanyakannya bunga-bunga ni kan, Puan Mazlina, saya tanya, dia sesuai tak dengan cuaca yang ada kat Malaysia ni dan adakah penjagaan dia agak rumit juga sebenarnya? Ya, okey. Sekejap lagi kita sembang dulu. Okey. Bunga annual ni terdapat 400 boleh slide sebelum ni. Okey, dari segi kebanyakannya bunga annual ni dia adalah bersesuaian di iklim sejuk. Okey. Kebanyakan negara luar lah annual ni, tetapi terdapat variety ataupun jenis-jenis spesies yang dah terdapat dalam Malaysia yang senang dijaga, senang hidup di dalam kitaran setahun itu. Okey, next tengok slide kita dah. Sebelum lagi kita termis slide. Oh, kita termis slide, ya. Pengenalan tu. Oh, pengenalan. Ni. Ya, sebelum lagi. Oh, dia sangkut lah ni. Oh, maknanya dia dah pergi ke depan. Okey, yang ni. Okey, tadi kita pengenalan tadi. Ni kita dah maklum. Lepas tu next slide. Next. Alright. Okey, dari segi tanaman bunga ni, apa maksud tanaman bunga annual ni? Annual ni iaitu semusim. Iaitu dia tumbuh hidup dalam jangka masa yang singkat, iaitu kitaran hayat dia adalah dari 3 bulan sehingga setahun dan mati selepas berbunga. So tumbuhan ini rendah ya, batangnya tidak berkayu serta mudah ditanam dan dibiarkan melalui biji benih.
So dari segi itulah contohnya bunga matahari ya. Sekarang ni dah ada lah ramai peminat matahari. Dulu-dulu tak suka kan bunga matahari kan. Susah Jadi nak sekarang jaga. ni susah nak jaga kan. Kita tak dapat bunga yang sebesar itu, mungkin kecil, kadang-kadang tak berbunga kan. Tapi sekarang ni ada yang dah betul-betul dia dari segi penjagaannya dah pandai jaga. Ramai yang meminati bunga matahari. Bunga matahari dah ada ladang dah ada orang kata apa company ataupun syarikat nursery yang tanam satu ladang tu khas untuk bunga matahari. So ada di Perak, ada yang di Selangor ya. Bunga matahari ni hanyalah 2 hingga 3 bulan sahaja, kemudian dia akan mati. So itulah kita juga dapat melihatlah kitaran dia hanyalah 3 atau 4 bulan sahaja. Okay, next. Dari segi bunga annual ni juga, di dunia kita ada lebih kurang lebih dari 400,000 spesies. So kita ni di dunia ni dia punya spesies dia ada Elas ramirez, Aster, Black Eye Susan, banyak lagi lah kalau kita nak sebutkan kat sini. Di Malaysia pun ada juga. Kita ada Black Eye Susan ni dari Malaysia, Carnation, Chrysanthemum, Dahlia, Daisy dan lain-lain lagi lah. Dia dah ada di Malaysia. Okay. Macam Next. pagi ni topik kita tentang bunga ni sebenarnya adalah topik yang sangat menarik sebab kalau setiap pagi sebelum ni kalau kita sembang tentang sembang kita selalu kongsikan dengan followers Impiana tentang tanaman yang boleh dimakan. Kan, tapi sini juga mungkin Puan Mazlina akan bercerita sebab itu ada kelebihan di sebalik bunga annual ni. Maknanya mungkin boleh makan, kita tak tahu, kita kena tunggu segmen sembang lama ni sampai habis. Apa yang Puan Mazlina nak kongsikan dengan kita pagi ni. Jadi dia followers dekat luar sana yang memang berminat, yang memang suka untuk bercucuk tanam tentang bunga-bunga ni, nak cantikkan, nak penuhkan garden diorang dengan bunga, memang inilah topik yang sangat menarik, nak kena tahu bunga-bunga apa yang sesuai. Lepas tu, tapi bila tadi macam tadi kan Puan Mazlina kata kat saya, bila dia dah berbunga lepas tu dia mati, saya rasakan saya sedih sebab lepas tu nak kena beli bunga lain pula. Banyak duit nak pakai dia. Ya, betul. So kita kena berhati-hatilah sebab saya pun pergi shopping bunga juga di Sungai Buloh kan. Kebanyakannya saya tengok diorang ambil bunga yang segar-segar, yang cantik-cantik. Terus kita kena berhati-hati, kita kena tanya, pokok tu pokok jenis bunga semusim ke? Takut kan 3 bulan dah tak keluar bunga dan mati. Ya, penat kita membeli kan. So itu satu tips saya nak terangkan hari ini, di mana kena tanya bunga tu jenis apa, jenis semusim, setahun, cara nak membaja, cara nak menyiram. Sebab di segi bunga ni memang cantik masa kita membeli, tetapi apa sampai kat rumah, kadang-kadang seminggu pun dah mati ataupun bunga pun dah layu dan terus mati. Tu kita kena hati-hatilah. Kita pun menjagalah yang dari sangat segi kos betul. ekonomi. Ya, betul. Sebab memang betul kan Puan Mazlina, sebab kalau kita pergi cari bunga, sejujurnya saya pun percaya followers dekat luar sana pun kalau mereka tidak tahu tim ni, semua orang majoritinya akan lihat dan akan beli bunga yang memang dah kembang mekar dan cantik. Sebab apa? Sebab balik nak letak. Betul lah Puan Mazlina, patutlah kadang-kadang kalau saya beli pokok bunga bawa balik, esok lusa tak sampai seminggu lah saya tengok lah dah tak ada dah. Contohnya bunga dari segi petunia kan, cantik-cantik bunga ni. Kalau kembang memang pagi sampai petang tu memang dia akan kembang sentiasa. Lepas tu dia merimbunya ke bawah dekat kedai tu, dekat nasi tu. Ya Allah, saya pun terikat nak membelinya kan. Sepokok tu kan 30-40 ringgit, kadang ada yang 50 ringgit kan. So balik-balik kita hanya menyiram pagi dan petang, hanya sebulan pokoknya layu dan mati begitu saja. Jadi kita jadi frust. Kita kena tahu, berhati-hatilah. Kita kena tanya cara penyiraman. Ada cara-caranya untuk kita panjangkan sedikitlah tempoh masa daripada 3 bulan ke 5 bulan. Dia boleh hidup juga, tapi mungkin makin lama buah bunganya berkurangan. Macam tu. Okey, kita teruskan. Okey, ini kita ada info sikit tentang ini adalah keluasan bertanam dan pengulang bunga di Malaysia kita. So ini tahun 2020, ini adalah estimate lagi lah. Datanya belum disahihkan lagi daripada Jabatan Pertanian. So ini sebenarnya data kita, bunga pengeluaran bunga ni ialah
Dia bertanam di seluruh negara ya, dan ini bukan bunga annual sahaja, semualah termasuk bunga keratan, ros dan sebagainya. Bunga nursery kita dah di Malaysia hanya 2,788 hektar. Dan mengeluarkan bunga lebih kurang dalam 544 bilion keratan ataupun pasu, dan yang tertinggi sekali di Johor, Pahang dan Selangor. Tentulah Johor marketnya rendah untuk di Singapura kan. Pahang tentulah di segi Cameron Highland tu banyak. Kalau kita pergi Cameron Highland, kita wajib lah kan pemadam kita beli kurang-kurang satu. Saya rasa percayalah tak semestinya satu pokok. Betul. Siapa Kurang-kurang pergi lebih. Cameron Highland mesti akan bawa balik turun. Terutama Ya. sekali bunga ros lah, wajib. Dia macam wajib. Kalau tak beli, maknanya you tak pergi Cameron Highland. So dari segi bunga di Cameron Highland pun kita kena berhati-hati sebab ada yang bunga yang bertahan di Cameron Highland je, di tanah tinggi. Di tanah rendah dia tak sesuai untuk ditanam. So kena hati-hati kan. Kadang-kadang kita tengok bunga hydrangea, yang bunga yang penuh tu kan. Kita belilah bawa balik, tapi kita dah tanam sampai dekat tanah rendah ni kat rumah kita ni, buah nak keluar bunga, setahun, 2 tahun pun tak keluar bunga. Ada kawan-kawan saya pun mengatakan, bila nak keluar bunga kan. Dah beli tu dah tahu bunga dia cantik, padahal bunga tu tak sesuai ditanam di tanah rendah. Tu je kita kena tengok. Okay. Okay, next. Alright, ini adalah jenis-jenis bunga annual yang popular sangat di Malaysia ya Allah. Sekali Allah dah bagikan kita bunga yang menarik, cantik, terang sampai tergoda kita kita menanamnya kan. So inilah Tagesta, iaitu Marigold, Cosmos, Vinca, ni adalah popular yang kita selalu tengok di Malaysia ni. So ini bunga yang kita ada di Malaysia semuanya ada kelebihan dia tersendiri, sangat bermakna. Okay, ini contoh-contoh yang siapa yang baru nak kenal, inilah bunga-bunga sebenarnya dekat keliling kita je, tapi dia sekejap je berbunga. Kemudian dia akan mati. Okay, next. Okay. Okay, ini adalah kelebihan yang pertama ya, di mana bunga segar kita, iaitu kita boleh buat cutting flower. Kalau saya dekat rumah, saya pun ada menanam jugalah sikit-sikit, tapi yang tak boleh nak harvest, sebab ada anak kecil, habis dia tolong harvest kan. Tak apa kan, dia punya permainan dia lah laman tu. Jadi bunga yang cutting yang telah segar, saya buat bunga cutting, letak atas meja, letak air. Jadi kita pun, ya Allah kan, tengah stres mata dan sebagainya, kita ada stres daripada kerja, kita melihat bunga tu, Allah dah bagikan, itulah dapat mengurangkan kita punya stres kita semasa bekerja. Ini juga ialah dari segi peralatan bunga untuk majlis-majlis perkahwinan. Contohnya lah ya, saya ambil gambar, tak tahu lah gambar ni cantik. Satu majlis artis lah ya, di mana dia menggunakan 4 tan bunga segar. Maknanya kelebihan untuk mendapatkan bunga tu, untuk mendapatkan aura, untuk mendapatkan apa kata original secara semula dia telah membuat 4 tan bunga seperti bunga ros, bunga orkid. Ya, ini contohlah saya tunjukkan dari segi di majlis pernikahan Niloufar kan dengan Yuris tu, ya Allah. Memang menggunakan kalau orang dah nampak dah sebut pasal bunga, mesti dah tahu dah perkahwinan siapa tu. Ya kan, dia lah paling yang paling ni lah sekarang ni. So di majlis-majlis lain pun janda dari segi majlis perkahwinan Cina pun guna bunga, dari segi masyarakat India pun menggunakan bunga juga. Jadi sini bunga adalah sangat-sangat, dia mempunyai kelebihan yang sangat tinggi lah, aura yang positif, aura yang baru kan. Jadi meningkatkan aura positif di antara mereka lah. Okay. Alright, next. Okay, ni dari segi bunga annual yang boleh dimakan. Okay. Kan kita selalu minum bunga teh ya. Pemandu suka minum air chrysanthemum tea tak? Itu sedap memang kan? saya suka.
Kan. So ada dua jenis lah yang boleh dimakan, iaitu Chrysanthemum indicum dan juga Chrysanthemum mollifolia. Yang dua jenis saya tunjukkan kat sini, warna kuning dan warna purple kuning dicampur-campur. So yang ni boleh diminum dan dimakan. Cara macam mana nak makan? Caranya ialah dengan keringkan ataupun dikeringkan, dimasukkan ke dalam air, dibuat tea. Dan juga boleh dimasukkan dalam masakan. Ada yang dikatakan boleh dimasak sebagai sayur, ya. Tu ada ikut masing-masing lah. Saya membuat pembacaan. Ada yang juga, tapi saya tak berani nak keluarkan. Nanti kan kat sini semua ikut. Ya, Puan Mariam? Kita buat bunga goreng. Kan. Okey, dari segi bunga butang juga, dia juga boleh. Bunga butang ni kalau bahasa saintifiknya Comperina ni, yang warna purple kecil tu, dia boleh menghasilkan banyak khasiat bunga butang ni. Di mana dia boleh diminum segar, dia boleh dibuat masakan, dia banyak vitamin antioksida, ada vitamin A, vitamin B, dia punya ada asid amino. Juga kalau macam kita ada bawah mata, apa ni namanya, sunblock kan? Kolesterol. Tak, bawah mata kan kita gelap-gelap, dia tengok PC hari-hari kan. So, kita ada eye bunga. bag kita. Yes, eye bag. So daripada situ, daripada bunga tu kita keringkan ataupun kita basahkan sedikit, kita ambil dot bawah mata dan insya-Allah, ini dari segi kajian yang diorang buat, insya-Allah nampak perubahannya. Kita tu banyak dah sangat khasiat. Dia ada zat besi, zinc, kalsium, magnesium, potasium, so banyak ya. Macam mana Puan Mazina ambil bunga butang ni? Ambil bunga butang, kering, basahkan dengan air sedikit, dab je bawah mata. Boleh cuba lepas ni. Tiba-tiba saya Boleh terasa cuba macam lepas mata ni. saya macam pandai pagi ni. Okey. Saya pun tak pernah mencuba, saya baru membuat kajian di atas buku bunga ni, baru tengok penulisan kajian pada orang lain, dia mengatakan ada perubahan dia. So daripada kita meletakkan benda yang apa tu, Chemical kan? artificial kan, Betul. apa ke, baik kita buat yang original ni, insya-Allah. Ya. Boleh dapat mengurangkan ni kedutan ke, bawah mata ke kan. Alright. So dari segi bunga matahari pula ya. Air bunga matahari kita tak dengar lagi lah kan. Tapi dari segi bunga matahari banyak khasiat je. Dia boleh biji dia tu boleh selain buat koci ya, Puan Mariam dulu kecil-kecil memang saya suka makan koci. So di situ pun boleh juga dimakan dan juga kan sekarang dah ada sunflower oil untuk kesihatan ya. Tunas bunga dia tu, yang tunas bunga muda boleh dikukus dan dimakan. Sementara kelopak daun dan akarnya boleh dihidangkan sebagai air tea, sebagai teh lah. Okey. So dari segi bunga ros pula, boleh dimakan ya Puan Mariam, bunga ros ni. So boleh dijadikan sebagai tea dan juga dia juga sebagai mengandungi vitamin C yang bermanfaat untuk tubuh kita. Vitamin C dia boleh juga buat jam, buat sup, buat air teh dengan bau wangi ya. Dia boleh memberikan pelengkap rasa dan hidangan dan makanan kita. Cubalah nanti kalau ada pokok ros tu Puan Mariam, bolehlah tambah-tambah sikit buat sup. Adalah bau bunga mawar ros sikit. Puan Mazina tak tahu kalau saya tanam pokok bunga ros, hari kejap pagi beli, tengah hari saya tak tahu dia hidup ke tak. Kan. Itu kita kalau kita Puan Mazina tahu tak, ada rakan saya yang bertanya dan sebab dia berminat bila Puan Mazina menyentuh mengenai bunga ros, dia ada bertanya pada saya dan saya kata insya-Allah saya akan kongsikan dalam sembang laman. Inilah saya dah jumpa panel yang bersesuaian untuk rakan saya ni. Dia kena tengoklah. Kalau dia tak dengar saya punya sembang laman pagi ni, memang saya akan paksa suruh dia melihat kita di pagi ni kan. So bunga ros ni dia tanya dekat saya, susah ke, macam mana nak jaga bunga ros ni? Mungkin Puan Mazina boleh kongsi sikit tips macam mana ni nak tanam bunga ros bagi penggemar bunga ros yang orang kata memang bunga tu sihat-sihat. Macam mana tu? Okey. First sekali lah, kita dah beli bunga tu masa dekat nursery tu. Bunga semua cantik-cantik kan, kembang-kembang. Masa nak balik tu,
Besok lusa dah layu, pukul 4 ada satu jatuh. Kita geram lah. Siram pagi, petang, siang, malam. Tambah tu siang malam lagi tu, tambah lagi. Okey, pertama sekali ya, bunga ros sebenarnya mungkin dia stres di perjalanan daripada rumah kita ke tempat baru kan, nursery kan. Mungkin mengambil masa yang lama, mungkin dia akan mengalami stres sedikit. Okey, first kali biar dia rehat dulu di rumah, and then kemudian kita tukar pasu ataupun tukar tanah yang sedia ada tu, kita cari pasu yang besar sikit. Bagi dia kata, aku dapat tempat barulah, bestnya. Jadi dia akan memberi ruang akar-akarnya untuk membiak lebih baik lagi kan. Okay, jadi kalau bunga rosi sebenarnya kita perlukan dari segi satu, first sebenarnya dia pun dari segi kita kena streskan dia, buang dari segi bunga dia. Kalau bunga tu cantik, tak apalah, biarlah dia sekadar seminggu ke, tak apalah kan, kat rumah kita kan. Okay, buang kuduk-kuduk tu semua, bagi dia relax, bagi dia tak ada stres, maknanya bagi dia rehat akar dia tu. Rawat, kita kena bagilah baja khas untuk akar 2 minggu. Kemudian yang selepas pada 2 minggu tu, kita kena potong sebelum sebelum tu kita kena potong dulu dia punya ranting-ranting yang terlampau tinggi sangat ke, besar sangat kan. Jadi kita tak nak bagi dia keluar bunga lagi dalam masa 2 minggu. Lepas pada 2 minggu tu dia akan mengeluarkan daun-daun yang cantik. Then kita akan tengoklah, kita kena berikan ada tak penyakit, ada tak dari segi perosak yang datang ni, ada. So kita kena carilah racun yang sesuai dengan dia. Dia kalau macam ada keputihan sikit, ada trees macam ada macam white fly ke warna putih-putih tu, dia telah diserang oleh perosak berkenaan. So kena carilah semburan yang mana sesuai. Kita boleh juga guna serai wangi. Serai wangi itu kita blender, tapi simpan sehari dua, kita spraykan bawah daun. Kita gunakan bawang putih, blender kan dengan air, and then kita bersembur bawah daun dia di mana yang terdapat perosak tadi. So dia tak ganggulah pokok kita. Selepas pada 2 minggu tu boleh letak baju khas untuk bunga. So kita perlukan masa untuk dia rehat, dia rawat akar dia, dan juga baru dia akan dah sihat badan dia, barulah dia mengeluarkan bunga yang cantik untuk kita, insyaAllah. Kalau ada tips-tips tu, sikit-sikit saya boleh sharekan to you all. Okey, nampak tak? Itu dah sedikit tips tentang macam mana penggemar bunga ros boleh tanam bunga ros agar bunga-bunga ros anda kembang mekar cantik dekat halaman anda. Bukan senang rupanya. Ini adalah saya boleh katakan kepada penggemar bunga ros ni adalah orang-orang yang cukup sabar. Okey, teruskan lagi. Kelebihan bunga annual mesa ni banyak. Selain makan, kita juga dapat makan stres tekanan. Contohnya yang sebelah kanan tu ada marigold, daripada jauh lagi terang dah bunga dia warna kuning. Jadi ini dekat Laman Hijau dekat Putrajaya tu saya pun pergi, tapi sekarang tak ada musim lah. Tapi sebelum ni dah pergi dah, memang cantik tempat dia. Bawalah anak-anak kita kan, berlari sekarang kan dah boleh berjalan. So anak-anak pun dapat mengurangkan stres. Kalau ada anak kecil saya 4 tahun tu, memang keliling pokok ni memang tak habis, tak putus-putus, dia pusing-pusing. So dapat risau budak-budak kan, dia tak dapat mengeluarkan kata-kata dia stres sebenarnya dia kat rumah tu. So kita sebagai parents, kita bawa anak-anak kita berjalan. Sebenarnya kita daripada melihat PC, dia PDPR ya, sebenarnya kita nak kurangkan dia stres mata. Sekarang ni anak-anak kebanyakannya sudah ada rabun dekat. Cuba cek anak-anak anda. Anak saya dah ada rabun dekat. So saya nak mengurangkan dia makan spek, so kita kena latih. Sebelah petang bawa dia pergi padang, dan sebelah Sabtu Ahad kalau rajin saya pergilah dekat Laman Hijau ke, kat Taman Putrajaya. Jadi mata dia tu, saya kata no phone for Saturday and Monday,
Saturday and Sunday. So kita akan tengok pemandangan yang cantik yang Allah bagi kat kita. So itulah kita punya pemandangan itu, insya-Allah mata kita akan dapatlah dikurangkan tu. Okey. So yang lain itulah dengan bau yang segar kan, tekanan hidup tu dengan kita bekerja seharian, insya-Allah. Sekarang ni kan kita ke arah apa tu, work life balance ya Puan Mariam ya. Hmm. Betul. Harap-harap Puan Mariam pun macam itulah. Adalah kita tak adalah 100% menghadap laptop. Komputer je. Sampai nak macam tadilah, bila kita menghadap sangat komputer tu, sampai mata pun jadi macam panda tadi. Tapi saya memang nak cubalah, nak cari bunga butang tu. Ya, itulah insya-Allah. Ini sebenarnya Allah bagikan pada kita. Apa jua keliling kita ni sebenarnya adalah ubat untuk kita, diri kita sendiri. Kalau kita rasa stres, keluarlah daripada kawasan rumah tu, ambillah hidup udara yang segar kan. Allah dah bagi oksigen, insya-Allah. Dia akan mengurangkan kita punya tekanan dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya kita juga perubatan ya, dari segi perubatan. Okey. Ya, Pemandu pernah tengok balung ayam Pernah, dia pernah. memang ciri-ciri dia macam dia lah, dari segi orang kata betul lah. Balung ayam tu kan, dia ada dekat ayam tu ada tu sama sebiji rupa dengan ayam tu kat atas kepala dia tu. So balung ayam sebenarnya ada 3 warna lah. Warna merah Seleucia argentea, warna kuning Seleucia cristata dan warna putih. So kita di Malaysia ni kita jumpa warna merah je. Korang pernah jumpa warna merah je kan? Betul. So sebenarnya balung ayam ni banyak khasiat dia. Sebenarnya dia memberi rawatan penyakit asma, luaran, sakit bisul, luka, bengkak. Ya Allah. Nanti tuan-tuan perempuan kalau rajin boleh search lah dekat dalam website kita, Google pun ada maklumat-maklumat ni. So dalam kajian pun kita ada, saya melihatnya ada dibuktikan lah. Sebunga air rebusan balung ayam ni boleh diminum dan diredakan batuk berkahak, buasi, keputihan dan yang haid berlebihan lah untuk wanita. Dia juga untuk dari segi melawaskan pembuangan air besar dan kecil. Kalau rasa-rasa 2-3 hari tu tidak membuang air besar, cubalah kot kalau ada pokok balung ayam ni, boleh melawaskan ya. Dia kena keringkan dululah kan, baru kita boleh buat Ya, air. dia kena keringkan dulu, jemur dulu dalam sehari 2 hari, and then barulah kita rebus buat air. Air pun dalam sikit je, 250 ml air, and then dikeringkan sehingga jadi macam secawan lah, lebih kurang kan, dalam 100 ml macam tu. Okey, kalau macam saya tak pernah rasa lagi lah daun muda balung ayam ni dia buat makanan sayur-sayuran. Mungkin Indonesia ada orang membuat makan buat sayur-sayuran pokok balung ayam ni. Dan juga dari segi untuk alam sekitar, kelulu, lebah suka sangat pokok ini. Jadi dia akan menghasilkan madu yang baik untuk kita juga. Okey. So yang kedua itu pokok mengurus. Pokok mengurus ni sebenarnya ada satu cerita, dia boleh mengubah penyakit kanser, insya-Allah lah kalau saya tak salah kan ya. Di mana ya, tapi ada jenis lah, ada jenis-jenis pokok. Janganlah pokok mengurus depan tu, tapi kena cari maklumat dulu pokok apa sebenarnya yang saya dapati. Pokok damask, Rose damask nama dia, DAMASK. Dia jenis ni dia boleh dimakan dan boleh dibuat perubatan untuk dari segi kanser diminum setiap hari. InsyaAllah cubalah. Jadi ni orang lain punya kajian kan, tapi dia sendiri tu kena berhati-hatilah minum sedikit-sedikit kan. Orang lama-lama dulu yang Puan Mariam, kalau dia makan sesuatu herba-herba tu dia tak makan terus dia rebus dulu, dia minum sedikit 1 sudu, tengok ada tak kurang, ada tak dia punya kesan sampingan, baru dia boleh diminum untuk kesesuaian diri dia masing-masing macam itulah, jangan terlampau kata boleh untuk kanser, semua nak memberi kepada orang yang sakit ni kan, kesian nanti kan. So, sebab nanti badan pula kita lain-lain, ada setengah orang boleh terima, ada setengah badan tak boleh terima, jadi kita kena cuba. Inilah yang dikatakan tawakal. ya, betul.
Tapi itulah kita kena rasa apa tu kata apa, kita rasa sedikit dulu apa rasa badan kita, rasa teruk ke, ada kesan sampingan ke, so kita boleh stop kan. Jangan terlampau over lah, ambil terlalu banyak nanti kesan yang lain pula ya. Okey, dari segi bunga butang tadi pun saya dah terangkan banyak kelebihan dia, dari segi perubatan pun juga banyak kelebihan dia. Okey, dari segi yang gambar yang tu Mariam, pernah dah start dah pergi booking spa? Berminat kan. So dalam bunga perubatan ini di mana satu pelbagai penyakit lah. Jadilah kita kan untuk mendapatkan aura yang positif balik, kita kena boleh mandi bunga kan. Siapa yang apa dari segi nak majlis pernikahan ke pengantin ke, boleh juga boleh pergi mandi dengan air bunga-bungaan ni. Okey, saya nak bagi tips satu lagi Mariam. Ni yang best ni. Saya Okey. suka lah. Tips ni sebenarnya saya ada baca buku lah daripada Resepi Sihat Flora dan Fauna daripada Ustaz Syahran Syafi'i. Bagi yang sesiapa yang untuk mencari jodoh, ni dia. Siapa yang belum ada lagi jodoh, tolong dengar apa Puan Mazlina Dengar ni, dengan kita ni. Okey, siapa yang yalah kita tak tahu jodoh itu di tangan Allah kan. So, kita kena berusaha. So, dari segi yang pertama, carikan 7 jenis bunga-bungaan berlainan warna. Di keliling kita adalah cuma tak kisahlah bunga wangi ke tak wangi ke, 7 jenis. Caranya ialah dengan air. Pertama sekali ialah leraikan kelopak-kelopak tersebut dan masukkan di dalam air dan baca je ayat-ayat yang ni. Saya beritahu sikit tips lah. Ni. Satu ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah insya-Allah kita kan tahu ayat Al-Fatihah kan. Ayat kedua ayat kursi. Ketiga ialah selawat syifa dan Ar-Rum ayat 21 dan juga surah Yasin ayat 36 insya-Allah. Nanti kalau ada yang ni boleh. Boleh cuba. Boleh cuba insya-Allah. Kita menggalakkan kawan-kawan kita ni mendoakan kawan-kawan kita menjabat jodoh yang cepat insya-Allah. Saya pun Mariam bukan kita nak ni, saya pun lambat sikit lah mendapat jodoh tapi insya-Allah alhamdulillah kan. Cepat dengan lambat tu tak menjadi masalah. Yang penting kita buat yang terbaik untuk diri kita sebenarnya. Yang penting kita berusaha kan mana yang keadaan terbaik. Yelah sebab nanti itu untuk yang belum dapat jodoh lagi. Nampak menarik tak sembang laman dekat Impiana? Bukan saja Impiana ni mengajar anda macam mana nak tanam pokok, macam mana nak suburkan pokok, tapi kita dapat berkongsi macam-macam. Ini yang seronok bila itulah nama dia sembang. Bila kita bersembang ni macam-macam benda terkeluar, macam-macam benda kita boleh share dengan bunga saja. Ni yang best ni. Tapi kan Puan, bila tadi kita kata yang tak dapat jodoh, tapi kalau yang dah ada jodoh, dah berkahwin, sebenarnya mandi bunga ni sebenarnya bukan sahaja mengembalikan untuk wanita lah kan, menaik seri wajah anda dan juga sebenarnya bagi pendapat saya adalah dia memberi satu mengembalikan tenaga yang kadang-kadang kita ni sebagai mak-mak ni sebagai wanita ni penat tau, dah penat. Penat bekerja seharian, melayan kerenah anak-anak lagi. So kadang-kadang bila dapat treatment yang macam ni, macam Puan kata, dah booking spa ke belum tu, cuba rasakan nikmatnya dia tu macam mana. Saya memang dah dululah sebelum PKP tu, spa tu sebenarnya tempat kata apa sebulan sekali lah sebab kita nak naikkan kita punya semangat, aura, kita punya tekanan kita pun dapat dikurangkan kan. So banyak kelebihan lah. Bunga-bunga sebenarnya Allah jadikan kita, bunga-bunga ni ada tujuannya untuk kita lah. Tapi tuan-tuan perempuan yang peminat Impiana semua kena rajin sikit lah membaca, mencari maklumat. Okey, kat keliling kita sebenarnya macam selain pada bunga, daun pun kalau yang tepi-tepi tu ada daun kapal terbang kan. Orang kata boleh ubat luka. Anak jatuh je, tarik daun tu unyuk-unyuk kan dan letak dekat tempat luka. Alhamdulillah selamat kan. Tak adalah kita terlampau macam panik, macam mana nak buat, insya-Allah kita minta mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita kan. Sebenarnya Allah bagi kat keliling kita sebenarnya itulah ubat kita, rawatan yang dekat yang Allah dah bagikan pada kita insya-Allah.
Nanti kita kongsi lagi tips banyak lagi ni insya-Allah lepas Banyak ni. lagi. Ini memang saya akan menjemput lagi Puan Mazlina untuk berkongsi pelbagai 1001 tips sebalik bunga. Saya sebab ramai orang gemar untuk bercucuk tanam dengan bunga ni sebenarnya. Sebab ramai kita bukan sekarang macam selalu kita selalu cakap tanam pokok daun limau purut lah, daun pandan, daun serai. Tapi kali ni yang cantik-cantik ni, yang berwarna-warni ni pun sebenarnya ada kelebihan dia. Macam ni lah, seronok kan? Kita tanam bunga satu untuk stres mata, lepas tu untuk makan lagi, boleh diminum, dan untuk kesihatan dalaman lagi. So kita juga sebagai boleh buat mandian. Ini juga macam bunga-bunga yang ni pun boleh orang kata apa, merawat rawatan kalau kita ada macam untuk sihir ke perkara halus ni kita tak nampak. So insya-Allah bagi saya inilah dia punya kesan-kesan kepada kita lah. Okey, baik. So seterusnya, peranan sedikit-sedikit saya tambahkan apakah peranan jabatan dalam industri bunga-bunga di Malaysia. Okey, next. Okey, secara keseluruhannya peranan jabatan ni saya tak bacalah semua sekali, tuan-tuan boleh baca sendiri ataupun boleh search di laman web Jabatan Pertanian, maknanya sesiapa sahaja yang berminat untuk mencuburi bidang industri bunga-bungaan di Malaysia. So kita alu-alukan, kita insya-Allah kita akan bagi khidmat pengembangan, teknologi apa yang dipakai, macam mana nak buka nursery dengan kos berapa. Kita boleh bagi khidmat nasihat. Saya sebenarnya di Jabatan Pertanian adalah ketua unit floriculture. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan bolehlah menghubungi saya untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan sebenarnya. Ialah sekarang nursery bunga bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Kan? Sebab orang semua dah mencari bunga dan di kawasan rumah saya pun sebelumnya ada 2, 3, sekarang dah jadi 10. Banyak kan? Tapi hidup segan mati tak mahu. So kita akan bagi tips-tips lah macam mana you boleh merancangkan penjualan dan juga macam mana teknik-teknik sebenarnya. Kalau dari segi hiliran bunga ni sebenarnya banyak. Tadi kita dah tanam ya Puan Mariam, kita dah selalu makan, kita dah untuk kita punya kesihatan diri sendiri. Kita tanam pula bunga ros dekat 20 ataupun 30 pokok, kita nak buat apa? So kita akan ajarkan tuan-tuan macam mana nak buat sabun ros, kita akan buat cara hiliran, macam mana kita nak keluarkan bunga kering. So insya-Allah Jabatan Pertanian akan bantu tuan-tuan dari segi itu juga. Okey, secara keseluruhan itulah dari segi saya, dari segi Jabatan Pertanian, kita juga akan membantu dari segi maklumat-maklumat awal ataupun sekarang ni tuan dah buat dah dekat kawasan masing-masing, cuma nak tak keluar bunga je tadi kan Puan Mariam kata tak keluar ros. So kita akan datang tengoklah insya-Allah. Mungkin tanah tu tak sesuai, mungkin tanah tak sesuai, mungkin air pengairan yang digali tersebut menggunakan air parit mungkin tak sesuai. So kita akan ajarlah dari sistem pengairan yang terkini, teknologi terkini sekarang ni kita dah ada. So insya-Allah kita akan share bersama tuan-tuan pada lain kali insya-Allah. Saya rasa itu saja kot saya punya slide. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan peminat impiana pada pagi ini. Saya harap you all dapat menggunakan ilmu yang ada. Nanti kita boleh share. Saya pun tak berapa pandai sangat. Kalau you ada nak share ataupun nak maklumat selain pada ini, nak tanam pokok apa ya. Nanti kita tengoklah Pemarian kan apa yang anda nak tanam, pokok apa yang orang kata tanam tak menjadi, baru cucuk dah mati ke, semua boleh tanya dekat impianan dan insya-Allah Jabatan Pertanian akan tolong membantu anda juga menjawab 1001 persoalan anda. Saya nak ambil sedikit sebenarnya apa yang tadi bila Puan Mazlina kongsikan tentang Jabatan Pertanian. Saya ingin mengambil kesempatan dekat pagi ni dalam sembang laman, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga kepada Jabatan Pertanian yang selalu membantu follow impianan dan yang selalu menyokong impianan untuk memberi 1001 tips yang sangat berguna. Dan dekat sini juga sebelum kita akhirkan kita punya ni kan Puan Mazlina, saya nak katakan yang sebenarnya impianan pun sebenarnya berkolaborasi dengan Jabatan Pertanian untuk melahirkan dan menzahirkan petani-petani muda yang baru ataupun yang memang
nak menjana pendapatan daripada segi bercucuk tanam, daripada segi sayuran mahupun bunga-bunga macam ni. Katalah macam Puan terangkan tadi, daripada bunga ros ni boleh jadi jam, boleh buat minuman. So daripada situ anda boleh tanam pokok bunga ros dan janakan pendapatan anda daripada situ. Bukan sahaja anda tanam bunga ros ni untuk melihat bunga tu cantik, tapi kali ni Impiana memberi peluang dan membuka pintu kepada semua rakyat Malaysia dan yang menjadi followers Impiana mungkin boleh war-warkan kepada kawan-kawan anda, sebab tahun ini dan bermula daripada Sembang Laman ni kita akan zahirkan Puan Mazrina dengan orang-orang yang bijak pandai dalam bidang pertanian ni. InsyaAllah Jabatan Pertanian akan membantukan, betul tak? Ya, betul. Kita sangat-sangat mengalu-alukan lah petani baru, petani yang sedang ataupun petani yang telah berjaya. Kita akan berkongsi bersama-sama lah dalam satu meja untuk merealisasikan semua impian-impian yang semua orang lah ya. Dari segi ingin berjaya, ingin diteruskan ni punya, sebab contohnya dia dah buka ladang besar, contoh nursery besar, tetapi masih lagi belum marketing, belum cantik. Kita akan berusaha lah untuk membantu dari segi berbagai masalah yang tuan puan ada tu. InsyaAllah bersama-sama lah berkongsi, apa info yang ada kita akan berkongsi insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Puan Mazrina untuk pagi ni. Tapi jangan lupa kalau anda nak lihat salah seorang sebenarnya anak didik daripada Jabatan Pertanian yang telah berjaya, sebenarnya saya akan membuat workshop bersama beliau pada 4 hari bulan Disember ini. Jadi siapa-siapa yang nak belajar tentang smart farming, smart farming sebenarnya Puan Mazrina, yang saya akan buat workshop untuk followers Impiana dan juga terbuka kepada semua sebenarnya. Ramai-ramai siapa yang nak menjana pendapatan dan macam mana kita nak buat aquaponik ni, inilah masanya yang disokong oleh Jabatan Pertanian juga sebenarnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Mazrina untuk pagi ni kongsikan tips-tips yang sangat berguna. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen Sembang Laman dengan topik-topik yang lebih menarik dan juga tips-tips yang anda boleh guna pakaikan untuk diri anda dan juga perniagaan anda, insyaAllah. Jumpa lagi Puan Mazrina. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.